Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengalu-alukan anda dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana meluangkan masa untuk mendengar seminar online ataupun webinar bersama saya Irfan Khairi pada malam ini. Dan ini saya pun teruja sangat-sangat dengan malam ini oleh kerana saya dapat lihat di statistik saya sekarang ni ada lebih daripada 1,000 pendengar dan juga penonton webinar kita untuk malam ini. Tajuk kita malam ini adalah cara mendapatkan jualan dalam masa 24 jam tanpa sebarang kos. Ada ke cara nak buat jualan pula tu dalam masa 24 jam? Tak ada kos pula tu. InsyaAllah ada caranya. Now, sebenarnya kan saya dah lama tak mengendalikan webinar. Paling akhir saya mengendalikan webinar adalah pada tahun 2011 dulu. Dan tak silap saya mengendalikan lebih kurang 3 atau 4 webinar dalam masa setahun tersebut. Dan mungkin sejak tu sampai sekarang saya agak sibuk untuk mengendalikan bukan saja webinar. Saya agak sibuk mengendalikan seminar-seminar saya yang selalunya seminar sehari, seminar 2 hari. Oleh kerana masa saya banyak terhad mengendalikan program-program intensif saya yang lebih lama, jangka masa 6 bulan ada, 9 bulan pun ada, iaitu program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial yang dikendalikan secara bersungguh di Mutiara Damansara. Program ni program selama 6 bulan. Sebab itulah masa saya agak terhad untuk mengendalikan seminar-seminar yang lebih pendek ni, melainkan dijemput insya-Allah. So, jadi nanti insya-Allah saya akan kongsikan sedikit lebih lanjut mengenai program intensif ini. Dan tapi tak apa, zaman sekarang ini zaman moden di mana seminar pun boleh dilakukan secara online daripada rumah. Sekarang ni saya pun berada di rumah saya dan anda berada di rumah anda. Sambil-sambil tu saya boleh menyampaikan maklumat, menyampaikan informasi dalam bentuk seminar dan anda juga dapat menonton slide-slide di hadapan komputer anda. Dan kalau anda lihatlah kan, di bahagian kiri skrin anda ada ruang untuk bertanya soalan, betul tak? Kalau kat situ kan apa saja anda type kat situ, anda tanya, saya akan dapat lihat kat sini secara langsung. Cuma kan oleh kerana macam tadi saya kata, saya lihat statistik pun menunjukkan lebih daripada 1,000 orang. Kalau 1,000 orang type, saya rasa memang tak cukup tangan lah saya nak menjawab apa saja soalan. Tapi tak apalah, kalau ada soalan tak apa, boleh type kat situ. Tapi most probably saya tak dapat menjawab dalam sesi kita yang seberingkas ni, lebih kurang 45 minit. Tapi dalam masa 45 minit ni kan, insyaAllah lah saya akan cuba sampaikan seberapa banyak maklumat dengan padat untuk anda. Sebab saya faham anda telah luangkan banyak masa anda waktu malam macam ni, kalau tak tengok TV bersama keluarga kan. So jadi terima kasih sangat-sangat. Saya amat menghargai anda untuk mendengar sesi cara mendapatkan jualan dalam masa 24 jam tanpa sebarang kos. Terutamanya kan kepada usahawan ataupun bakal usahawan, mereka yang masih lagi baru hendak memulakan perniagaan di internet. Ramai yang tak tahu nak dapatkan pelanggan pertama mereka macam mana. Mereka blank, mereka blur, tak tahu mana nak mulakan. So jadi insyaAllah itu yang saya akan jawabkan dalam sesi webinar kita untuk malam ini. Tetapi kan saya nak up sikit, iaitu kan bukan saja topik ini saya nak sampaikan, tapi kan di akhir sesi ini saya akan kongsikan sedikit lagi tip, iaitu kan bagaimana bukan saja nak dapatkan jualan dalam masa 24 jam, tetapi kan bagaimana nak dapatkan jualan setiap hari tanpa henti pula tu. So jadi kan topik kita hari ini lebih kepada bagaimana dapat jualan yang pertama dalam masa 24 jam. Tetapi saya nak bagikan sedikit lagi maklumat, sedikit lagi strategi ke arah mana untuk mendapatkan jualan setiap hari tanpa henti. Jadi kan cuba anda bayangkan, anda mengendalikan perniagaan dan setiap hari jualan datang, setiap hari jualan masuk, setiap hari jualan masuk. Mesti best kan? Dan itu yang kita nak sebenarnya, dan internet ni dapat membantu kita dalam mengautomasikan jualan kita setiap hari. So jadi kan masalahnya seperti saya sebutkan tadi adalah ramai yang memulakan perniagaan kan masih tertanya-tanya bagaimana nak mendapat jualan pertama ataupun bagaimana nak mendapatkan prospek pertama. Dan sebenarnya caranya adalah agak mudah. Nak dapatkan pelanggan dalam masa 24 jam sebenarnya kan agak mudah dan tanpa sebarang kos. Sebab benda ni mudah sangat, kadang-kadang kita terlepas pandang. Itulah dia, itu yang saya nak sampaikan pada sesi kita malam ni. Apa cara yang mudah tersebut yang kita selalu lepas pandang dan ramai orang tak lakukan. So saya akan bagi langkah demi langkahnya. Tapi kan sebelum tu kan saya nak kongsikan sedikit
latar belakang saya, kerana kan saya tengok lebih daripada 1,000 pendengar online sekarang. Mungkin antara anda dah kenal saya, dah tahu saya melalui saya punya Facebook ke, melalui saya punya blog ke, melalui saya punya Instagram dan sebagainya. Tapi kan saya yakin ada ramai lagi yang mungkin tak kenal saya. So, jadi saya nak kongsikan sedikit latar belakang saya terutamanya dalam bidang perniagaan internet dan bagaimana saya berkecimpung dalam dalam industri mengajar bagaimana nak berjaya dalam perniagaan internet. Pendidikan saya adalah sehingga Staffordshire University di United Kingdom, dan Staffordshire University ni kan adalah antara universiti yang top lah dalam bidang IT. Saya merupakan pelajar yang mengambil jurusan multimedia design, dan juga di situlah saya mula mendalami tentang internet, tentang e-commerce, tentang e-marketing, tentang new media, social media dan sebagainya. Now, bukan nak kata saya ni pendidikan tinggi, saya ni terror, saya ni hebat dan sebagainya. Tidak. Apa yang saya nak kongsikan kat sini adalah satu lesson jugalah, life lesson yang saya pelajari. Walaupun saya menghadiri Staffordshire University, antara universiti yang paling top dalam bidang multimedia, saya dididik oleh professors, doctors dalam bidang internet, dalam bidang e-commerce, dalam bidang multimedia dan sebagainya. Tetapi kan pada tahun 2000 saya mulakan perniagaan internet saya yang pertama, saya mengalami kegagalan. Dalam masa setahun tu, mungkin anda pernah dengar, dalam masa setahun saya dapat 3 pelanggan saja. Ini 3 pelanggan ni kan daripada apa tahu? Daripada dah graduate, daripada Staffordshire University lagi tu, daripada dah khatam buku tebal-tebal dah tu, tetapi tetap gagal lagi. Dan kat situlah saya belajar satu life lesson lah, iaitu kan, dan saya rasa anda pun setuju, untuk berjaya dalam perniagaan tak semestinya kita ada sijil universiti, betul tak? Betul kan? Kalau untuk berjaya dalam bidang perniagaan ni, tak semestinya kita khatam buku tebal-tebal, tak semestinya kita diajar oleh professors, tak semestinya kita diajar oleh doctors dan sebagainya. Tetapi kan, apa yang penting adalah pengalaman kita dalam bidang perniagaan tersebut. Daripada kita kalau gagal, kita bangun daripada kegagalan, dan kat situ kita belajar lebih banyak lagi tentang perniagaan. Dan kat situ juga kita dapat selalu, saya pasti anda pun mungkin selalu dengar kan kisah-kisah mereka yang tidak berpendidikan tinggi, ataupun mungkin lepas SPM saja ke, ataupun lepas SRP saja ke kan, zaman sekarang PMR, zaman saya SRP. Tetapi kan bila mulakan perniagaan tetap menjadi usahawan yang berjaya, betul tak? Tak ada sijil universiti pun. So jadi kan bukan nak kata saya daripada pendidikan tinggi sebab apa saya ada sijil, saya ni hebat dan terror. Tidak, tetapi kebanyakannya kan saya belajar daripada pengalaman kegagalan saya. Anda juga di mana malam ini anda luangkan masa anda pada malam ini untuk mendengar webinar ni kan, dan saya tentunya saya tahu anda pun adalah jenis orang yang appreciate ilmu dan menghargai ilmu, sebab itulah anda sedang mendengar sekarang. Dan seperti mana saya nak pesan kepada anda, pastikan informasi yang saya sampaikan ni kan, kalau boleh ada pen, ada kertas untuk anda catatkan sedikit nota-nota penting supaya anda boleh aplikasikan dengan lebih pantas. So jadi kan, apa jadi selepas saya mulakan perniagaan, alhamdulillah belajar daripada kegagalan, 3 tahun kemudian saya berjaya menjana pendapatan RM1 juta daripada perniagaan internet saya. Dan perniagaan internet saya pada ketika itu adalah mereka cipta design. Okay, and mungkin anda pernah dengar saya menjual peta Malaysia juga. Itu antara produk-produk saya pada ketika itu. Apa jadikan dalam tahun 2005-2006 macam tu, saya diberi idea oleh salah seorang rakan saya sekarang ni, iaitu Azizi Ali. Hebat dia ni kan, pakar kewangan kita. Ideanya adalah untuk saya mengajar orang Malaysia tentang perniagaan internet. Okey, bagaimana saya boleh berjaya dalam perniagaan internet. Azizi Ali kata, kenapa tak saya menulis buku mengenai perniagaan internet supaya saya boleh mendidik orang Malaysia tentang perniagaan internet. So di situlah saya mula mengendalikan kelas, seminar, menulis buku tentang perniagaan internet untuk mendidik. So jadi kan di hadapan skrin anda ni pun adalah keratan akhbar dulu punya, dah lama dah ni, muka saya pun muda lagi masa tu, di mana ditulis Irfan Khairi, cetus revolusi perniagaan di internet, daripada berita harian. Okay, so kat sini pun saya nak ambil kesempatan ni. Ada yang orang kata saya ni jadi jutawan sebab mengendalikan seminar. Sebenarnya tidak, bukan saya mengendalikan seminar jadi jutawan. Kalau orang lain buat tu tak tahulah saya kan. Tetapi kan alhamdulillah saya dah berjaya mencapai sejuta saya pertama daripada perkhidmatan saya di internet. Kemudian barulah mendapat idea daripada Aziz Ali untuk mengajar bagaimana sebenarnya saya dapat sejuta saya yang pertama tersebut. Okay,
Dan sejak 2005 macam tu kan, saya dah mengendalikan seminar, talks, saya mengendalikan workshop, classes dan sebagainya. Dan sehingga kini saya dah mendidik ramai sangat usahawan-usahawan tempatan yang berniaga di internet. Dan boleh dikatakan program-program saya sejak tahun 2005 lagi telah melahirkan paling ramai usahawan internet di Malaysia. Kini saya juga menerima jemputan-jemputan daripada luar negara, daripada pada tahun 2014, tahun lepas, tahun ini beberapa jemputan daripada luar negara juga untuk mengendalikan seminar, mengendalikan sharing, menjadi advisor. Tahun lepas alhamdulillah di New York, antara saya punya talk, keynote talk saya berjaya mencapai finalis di New York Internet Week 2014. Dan tak lama lagi, dalam masa 2 minggu lagi daripada sekarang ni, saya dijemput ke Amsterdam juga untuk menghadiri salah satu convention terbesar social media di Europe. Dan minggu 2 lepas tu pula dijemput pula oleh Al Jazeera di Qatar Doha untuk menghadiri forum dan juga melakukan sedikit sharing tentang new media, ke mana arahnya sekarang ni. Alhamdulillah, itu antara rezeki saya berkat usaha dan juga doa pelajar-pelajar keluarga untuk mencapai kejayaan di peringkat ini. Alhamdulillah. So jadi sekiranya anda ingin memulakan perniagaan internet, mungkin antara program saya yang saya kendalikan kini, iaitu program 6 bulan, adalah program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. And mungkin nanti kalau ada masa, saya akan kongsikan sedikit mengenai program ini kepada anda. Dan bayangkan kalau masa sebulan ataupun 2 bulan akan datang, anda sendiri memiliki perniagaan anda. Anda sendiri bayangkan anda menjana pendapatan melalui internet daripada rumah melalui program intensif ini. So, jadi sesi ni kan bukan mengenai saya. Okey, sebenarnya sesi ni adalah mengenai anda. Okey, panjang pula saya cerita pasal saya tadi tu, tapi tak apa. InsyaAllah dengan itu anda lebih yakin lagi lah dengan apa yang saya nak sampaikan kepada anda dan betapa pentingnya apa yang saya nak sampaikan kepada anda. Dan dalam kelas saya, seperti program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial, saya tekankan ada banyak cara-cara untuk menjana pendapatan melalui internet. Okey, terutamanya kita sebagai usahawan internet, bagaimana kita nak menjual produk kita. Antara teknik dia adalah untuk menjana pelanggan. Kita amat penting mempunyai apa yang dikenal sebagai database. Okey, kita juga penting untuk mendapat kepercayaan dan kredibiliti daripada orang ramai sebelum mereka beli produk kita. Okay, amat penting juga kita meletakkan iklan di internet. So, jadikan kalau kita nak kongsikan sedikit lah ya, apa tu maksud dia database yang saya sebutkan tadi. Contohnya, kalau anda masuk laman web saya irfankhairi.com, di belah kanan tu kan ada ruang di mana pelawat boleh meninggalkan nama dan email address, dan nama dan email address tu akan masuk ke dalam database kita. Ini adalah list ataupun senarai prospek-prospek kita yang bakal membeli produk kita. Okay? Ataupun anda masuk openedu.com.my, kat situ pun ada ruang untuk masukkan nama dan email address. Itu yang dinamakan database. Okay? Ataupun anda masuk, anda yang mendengar webinar live ni, mungkin anda masuk irfankhairilive.com, di mana anda masukkan nama dan email address anda, di mana nama dan email address anda termasuk dalam database yang saya simpan untuk saya umumkan mengenai webinar ni dan juga webinar-webinar akan datang. Betul kan? So, antara teknik untuk teknik penting dalam perniagaan internet adalah untuk kita kumpulkan database ni. Okay. Tetapi masalah dia, untuk kita menjana pendapatan ataupun mendapat jualan kita yang pertama dalam masa 24 jam, kita tak ada database. Betul tak? Kan? Okey, kalau teknik yang saya sebutkan tadi memang ambil makan masa sedikit, mungkin makan masa beberapa hari, seminggu, sebulan atau lebih. Tetapi kan topik kita malam ini adalah bagaimana nak menjana pendapatan ataupun mendapatkan pelanggan dalam masa 24 jam kalau kita tiada database. Betul tak? Bagaimana pula macam ni? Okay, satu lagi yang penting seperti mana saya sebutkan tadi adalah kita kena bina kepercayaan orang ramai sebelum mereka dapat beli daripada kita. Sebab utama orang tak beli daripada kita adalah kerana orang tak yakin dengan kita, orang tak percaya dengan kita. Itu sebabnya orang tak beli daripada laman web kita. So, jadikan ada beberapa cara untuk meningkatkan keyakinan. Ada banyak cara sebenarnya. Antaranya, kita perlu letakkan gambar kita di laman web kita. Dengan meletakkan gambar kita kat laman web kita, kepercayaan akan berganda 4 kali ganda. Okey, itu salah satu. Dan kita selalu juga tengok teknik ni, teknik testimonial. Meletakkan testimonial di laman web akan meningkatkan juga kepercayaan, keyakinan. Okey, bukan saja kat laman web, dekat Facebook juga kita selalu kongsikan maklumat, informasi, dan kat Facebook pun tujuan dia kan kita dapat membina jenama kita, untuk membina keyakinan orang tentang jenama kita. Kan? Tapi betul tak? Semua ni apa yang saya sebutkan tadi tu, kita perlu laman web, kita perlu ada Facebook dan sebagainya.
bukan sesuatu yang kita boleh buat dalam masa 24 jam. Okay? Kita tak ada masa pun nak buat semua tu dalam masa 24 jam. Nak dapatkan pelanggan dalam masa 24 jam ni, macam mana tu? Tapi ada caranya. Bagaimana pula ni? Letak iklan, kita boleh dapat pelanggan. Kita letak iklan, contoh saya letak iklan dekat Facebook, saya letak iklan dekat blog saya sendiri dan macam-macam lagi. Ada orang lain ada yang letak iklan dekat dekat majalah, dekat akhbar dan sebagainya. Betul kan? Itu antara cara menjana pelanggan juga. Tapi sekali lagi, sukar nak buat dalam masa 24 jam tanpa sebarang kos. Iklan, nama pun iklan perlu bayar kan, perlu keluarkan duit. Apa yang kita nak sebutkan malam ni adalah bagaimana nak dapatkan pelanggan dalam masa 24 jam tanpa sebarang kos. So, jadi iklan kita dah kena taruh ke tepi. Betul tak? Iklan berbayar, kita dah kena taruh ke tepi. Okay? Itu masalah-masalah dia. Kita tahu database penting. Kita tahu nak meningkatkan keyakinan orang penting. Kita tahu letak iklan penting. Tapi semua tu makan masa dan juga melibatkan kos. So, macam mana nak lakukan ni? Macam mana nak menjana pendapatan ataupun mendapatkan pelanggan kita yang pertama, mendapatkan prospek kita yang terawal dengan hanya menggunakan beberapa langkah mudah. Langkahnya 1, 2, 3. Okay? So, jadi anda dah bersedia untuk topik ni? Okay, kalau bersedia, apa kata kita saja test try. Kita saja try. Cuba type dekat bahagian kiri tu, bersedia. Okay, bersedia IK. Okay, tulis. Alright, dah ramai dah tulis tu kan. Dalam masa beberapa saat saja dah berpuluh-puluh dah orang dah tulis, beratus dah orang tulis saya bersedia. So, jadi anda pun nak dengar lah apa teknik dia ya. Dan seperti mana saya sebutkan tadi kan, teknik dia adalah mudah. Teknik dia ada kat depan mata kita saja. Kadang-kadang kita tak nampak. Benda yang mudah ni kita tak nampak. So, apa langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 dia? Okay, kita mula dengan langkah 1. Betul tak kalau saya kata tak jauh daripada anda ada handphone anda? Okay? Dan research katakan lebih 70% daripada waktu kita, handphone adalah di dalam capaian tangan kita. Betul tak? Okay? Kalau anda tengah tengok kat laptop, mana handphone anda? Ada tak handphone anda kat tepi? Ada yang tulis kat sini, handphone kat laci. Okay, tak apa yang kat laci ke handphone jauh tu tak apalah. Tapi antara anda, kebanyakan anda mungkin handphone anda, okay, telefon pintar anda, smartphone anda ada dalam capaian tangan anda. Ada mungkin ada kat sebelah anda saja, betul kan? Jadi kenapa handphone anda tu penting? Now, betul tak kalau saya kata dalam handphone anda dah ada database? Kalau tadi kita ambil database melalui email kan, memerlukan masa. Tetapi dalam handphone anda dan smartphone anda dah ada database. Dan database ini adalah dalam bentuk kontak anda, dalam address book anda. Betul kan? Betul tak saya kata kontak anda dalam database anda tu dipenuhi dengan mungkin keluarga anda, kenalan anda, kawan pejabat, okay, kawan-kawan lama sekolah, okay, ataupun sesiapa sajalah. Dan betul tak mereka ni dah yakin dengan anda? Mereka ni dah percaya anda. Betul kan? So, tadi pun antara sebab orang tak beli daripada kita, sukar nak beli daripada kita adalah mereka tak yakin dengan kita. Kita tak dapat bina credibility. Tetapi mereka yang dalam database anda, dalam kontak anda sekarang ni, keluarga anda, kenalan anda, mereka ni dah yakin dengan anda. Sebab mereka kenal anda. Bagaimana pula dengan iklan? Kan? Betul tak dengan handphone anda boleh hantar SMS? Zaman sekarang kita gunakan WhatsApp juga kan? SMS mungkin kena bayar sen-sen, tapi WhatsApp percuma tanpa sebarang kos. Betul kan? So, jadikan teknik untuk mendapat jualan yang pertama anda dalam masa 24 jam ada di tangan anda tu. Adalah handphone anda. Okay? Nah, tetapi bukan hantar iklan membuta saja, bukan suruh orang beli saja. Kat situlah ada seni-seni dia. Okay? Dan ini yang saya nak kongsikan dalam langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Sebentar ada seorang antropologi ni, nama dia Robin Dunbar. Okay, gambar dia kat sini, dia dah menulis buku dan melalui research dia menyebut tentang apa yang dikenal sebagai Dunbar's number. Okay, Dunbar's number ni disebut sebagai 150. Apa maksudnya itu ya? Maksud Dunbar number adalah jumlah orang di mana kita boleh mempunyai hubungan yang stabil, mempunyai relationship yang stabil, yang baik, adalah lebih kurang 150 orang. Okay. Now, saya bukan cakap tentang Facebook friends anda. Facebook friends anda mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin lebih daripada itu. Tapi kebanyakannya bukannya kita kenal pun. Kita tak ada relationship yang stable. Betul tak? Kita tak ada social relationship, hubungan dengan mereka yang stable, yang rapat, yang baik, yang bagus sebagainya. Tapi Dunbar number mengatakan kita ni sebagai kita ni manusia ni kan sekurang-kurangnya kan mempunyai antara 100 hingga 200. Okey, ataupun ada lebih, kalau lebih-lebih pun tak sampai 300 lah ya. Katalah 100 hingga 250, tapi Dunbar number mengatakan kita ada
150 orang yang dalam bulatan kenalan kita yang rapat dengan kita ataupun yang kita maintain, kita mempunyai social relationship yang stabil dengan mereka. Okay? Dan inilah angkanya 150 ni. Apa kata anda ada handphone kat tepi anda tu kan? Okay. Cuma anda go through anda punya contact list. Okay. Anda go through contact list anda. Anda punya address book lah nak dikatakan. Betul tak? Ada nama-nama keluarga anda, family anda. Okay. Semua ni anda kenal. Kenalan-kenalan anda. Mungkin ada rakan pejabat. Mungkin ada kawan-kawan di college, kawan-kawan di universiti, kawan-kawan sekolah rendah. Okay. Semua ni adalah orang yang tak semualah nak katakan. Okey, tapi kebanyakannya adalah orang yang yakin dengan anda dan tahu anda dan kredibiliti anda telah dibina secara instantnya dengan mereka dalam contact list anda. Betul tak? Okey. So jadikan kat situ anda kena fikir bahawa di sinilah permulaan dia. Okey, di sinilah di mana anda perlu start. Di address book handphone anda. Tapi macam saya katakan, ada seni je. Bukan terus main hantar iklan kepada mereka semua. Itu cara yang salah. Tapi ada caranya yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Tapi kan bukan sekadar itu saja. Kontak-kontak anda ni pun mempunyai kontak mereka tersendiri, betul tak? Mereka pun most probably akan kenal 150 orang lagi mengikut number tadi tu. Kontak kita yang dalam handphone kita tu adalah amat-amat berharga, di mana mereka ni kan boleh recommend kita kepada kenalan-kenalan mereka lagi. Okey, kepada keluarga mereka pula, kawan-kawan mereka pula. Okey, dan seperti mana kita sebutkan tadi kan, cara menggunakan handphone kita boleh gunakan SMS. SMS macam saya kata perlu keluarkan duit sedikit, okey, untuk setiap SMS. Tetapi kita boleh gunakan WhatsApp sekarang ni. WhatsApp lah secara percuma, boleh kan? Tapi jangan terhadkan kepada WhatsApp. Kalau anda boleh laburkan sedikit wang, menggunakan SMS pun sebenarnya amat-amat efektif juga. Tapi kan untuk kita follow through dengan apa yang saya sebutkan malam ini, iaitu cara mendapatkan pelanggan kita dalam masa 24 jam tanpa sebarang kos. Jadi contoh kita akan gunakan WhatsApp. Okay? So jadi pertama sekali kita akan gunakan handphone saja. Tetapi bukan hantar iklan membuta, kerana teknik kedua, kita kena ada approach yang betul, pendekatan yang betul. Kita tak boleh main promote saja, kita tak boleh main hantar iklan saja, itu dah jadi spamming. Tambah-tambah, mereka ni kita kenal kan, keluarga kita. Kadang-kadang kita segan nak suruh keluarga beli barang kita, betul tak? Kita segan nak suruh kawan kita beli barang kita. Now, saya faham, okay? Nah, sebenarnya kan kita sebagai usahawan, kita tak perlu ada perasaan segan dengan family kita, keluarga kita, kawan kita. Kita bayangkan mereka ni adalah orang yang kita kenal. Jadi kan tak ada masalah, tak salah menjual kepada keluarga kita sendiri. Tak ada masalah menjual kepada kawan, kenalan kita sendiri. Dan in fact, mereka sebagai keluarga, kenalan, mereka pun nak support anda. Mereka pun nak lihat anda berjaya. Okey, so jadi buangkan perasaan malu lah. Kan setengah-setengah orang malu nak menjual kepada family, okey, dan sebagainya. Okey. Tetapi kan apa yang saya nak sarankan bukan mempromosi membuta. Kalau mempromosi membuta tu, kadang-kadang kita pun malu nak mempromosi tentang produk kita membutakan. Tiba-tiba nak suruh family kita beli kan. Kita pun nak malu. Tapi ada cara dia. Okay? Nah, kunci dia adalah kita bukan hantar message yang sama kepada semua orang. Kan kadang-kadang kita dapat iklan daripada Celcom lah, Maxis lah, ataupun tak kira lah apa saja syarikat, dia hantar SMS kat kita. In general, semua orang dapat SMS yang sama. So benda tu kan kurang personalized lah kan. Dia kata okey, diskaun hebat dekat hotel ni, booking hotel ni dapat diskaun hebat 20% dan sebagainya. Tapi semua orang dapat benda yang sama, betul tak? So benda tu tak personalized. So kunci pertama dia adalah apabila menghantar SMS ataupun menghantar message anda kat WhatsApp, bukan hantar message yang sama kepada semua orang. Itu kunci pertama dulu ya. Kunci kedua adalah bukan menjual, tetapi memberitahu dan minta bantuan. Itu yang saya katakan tadi. Kita kadang-kadang memang betul segan nak menjual kepada family kita, segan nak menjual pada kawan kita. Yalah, kadang-kadang bila family tanya, berapa harga produk ni? Nanti kita, alah berapa-berapalah kan. Kawan tanya, berapa harga produk ni? Kita pun kata, alah biasa-biasa je lah kan. Kita malu nak bagi tahu harga produk pun kita malu. Macam mana nak berniaga kalau harga produk pun kita malu nak bagi tahu. So jadi kan, untuk kali ni, untuk langkah kedua, approach yang betul kali ni kan bukan menjual. Okey, sebab apa? Kita nak memberitahu tentang perniagaan kita, dan sebenarnya kan kita nak minta bantuan mereka. Macam saya katakan tadi, keluarga, kenalan yang rapat-rapat dengan kita ni kan, yang kita kenal, mereka nak membantu kita. Mereka ni nak melihat kita berjaya. Kalau tak nak melihat kita berjaya tu, bukan kawan nama tu kan. Okey, so kunci ketiga pula, ada lagi satu kunci dia. Iaitu kan, anda kena personalizekan message anda mengikut kategori.
lagi personalize, lebih baik. Okay? Lebih tertumpu mesej yang anda hantar mengikut kategori tertentu, lebih baik. Okay, nah apa maksud saya? Maksud saya adalah tugas anda adalah untuk ambil sedikit masa untuk kategorikan contact list anda mengikut keluarga, rakan pejabat, kenalan, kawan sekolah, kawan universiti, kawan college, okay, atau apa saja. Okay, anda sediakan kategori sebaik mungkin. Mungkin ada 5 hingga 10 kategori-kategori ataupun grup-grup mengikut contact list anda, mengikut address book anda. So, artinya, caranya adalah setiap kategori ni, setiap grup ni, anda perlu menghantar message yang sedikit berbeza. Bukan general. Kalau general, anda kata something like this. Anda kata, Assalamualaikum, bisnes saya ni menjual sekian-sekian dan sekarang ni saya ada diskaun. So, dapatkan hari ni. Dan anda hantar kat semua orang dalam anda punya database tu, anda punya contact list tu. Itu cara yang salah. Bukan macam tu. Maksud saya adalah, untuk kategori keluarga, anda hantar satu jenis message. Untuk kenalan pejabat, anda buat message yang lain. Untuk kenalan kawan sekolah ke, message dia lain bunyi dia. Untuk kawan universiti, message dia lain bunyi dia. Atau untuk kawan-kawan kita yang kita dah lama tak jumpa, lain pula message dia. Nampak tak? So, anda kena personalizekan setiap message kepada kategori-kategori tertentu. Supaya mereka yang terima message tu akan lebih rasa rapat dengan anda. Seperti mana anda hantar kepada mereka sahaja. Okay, dan bukan anda hantar kepada general, kepada semua orang. Boleh ya? Okay. So, jadikan dia ada dua message sebenarnya. Okay, message pertama dulu ya. Message pertama, contoh dia boleh macam ni. Contoh, kalau anda hantar kepada keluarga, anda tulis, Assalamualaikum, apa khabar? Just nak inform Angah. Ini Angah, kalau dengan keluarga kita biasa panggil diri kita Angah, kita sebutlah Angah. Jangan kalau dengan keluarga kita tiba-tiba selalu sebut Angah, kita sebut saya pula, okay? Ataupun I pula, kan? Tak kena, kan? Sebab itulah kita kena personalizekan message kita mengikut kategori tertentu supaya yang menerima message tersebut tahu yang kita sedang sasarkan mereka, kita sedang bercakap dengan mereka. So, jadi, Assalamualaikum, apa khabar? Just nak inform Angah baru-baru ni mulakan bisnes jual baju renang muslimah. Namanya renangmuslim.com. Nak minta tolong kalau ada sesiapa yang kenal perlu baju renang muslimah, nanti ingatkan Angah ya. Kalau ada masa, boleh tak minta tolong lihat renangmuslimah.com. Mungkin boleh komen untuk perbaiki bisnes Angah. Thank you sangat-sangat. Okay? So, cara kita tulis pun adalah cara bagaimana kita selalu tulis kepada keluarga. Bukan tiba-tiba kita tulis macam kita ni usahawan. Okay, kita be friendly. Bagaimana kita tulis kepada keluarga, macam itulah bunyi SMS kita. Supaya orang yang terima, keluarga kita yang terima tu dapat dengar suara kita. Dapat dengar cara kita bercakap dengan mereka. Macam itulah cara kita hormat mereka ke, kita punya hubungan mereka sebagai saudara ke, pakcik ke, aunty ke, uncle ke, kan. Mungkin kat keluarga pun ada nak kategorikan. Mungkin ada kategori keluarga yang pakcik-pakcik dan makcik-makcik, uncle-uncle dengan aunty-aunty, okay? Ataupun ada keluarga yang anak-anak buah, okay? Nephews dengan nieces, kan? Itu pun anda boleh kategorikan. Sebab apa? Anda nak tulis message khusus untuk golongan tertentu dan anda nak bunyi message tu seperti mana pergi ke sasaran yang sedang membacanya, okay? Faham kan? Okay, hopefully faham. So, jadikan contoh lain supaya anda lagi dapat fahami konsep kita ni, konsep approach kita ni. Kalau anda hantar contoh untuk rakan pejabat, bunyi dia lain. Contoh dia, kalau tadi kita panggil diri kita Angah, kali ni mungkin kita sebut I ke, saya ke, kan. Jadikan message kita mungkin bunyi dia, Assalamualaikum, just nak inform baru-baru ni mulakan bisnes jual baju renang muslimah, namanya renangmuslim.com, secara part time. Kita buat secara part time, kan. Maklumlah untuk dapat some extra income dari rumah. Sebab apa? Kita tengah bercakap dengan kawan pejabat. Nak minta tolong kalau ada siapa yang you kenal perlu baju renang muslimah, remember me, okay? Also, need a favor, boleh tak masuk renangmuslim.com and give some comments on how to improve my part-time business ni. Very much appreciated. Okay, kadang-kadang kita dengan rakan pejabat kita cakap English, kan. So, style sikit. Tapi ini contoh, ini sekadar contoh. Anda cakap bagaimana anda bercakap dengan rakan-rakan pejabat anda. Tetapi kan, take note, message tu mengandungi maklumat-maklumat yang menunjukkan kita ni rakan pejabat. Kan? Okay, maklumat menunjukkan kita ni rakan pejabat. Mesej tadi dengan keluarga, kita mungkin gelarkan diri kita Angah tadi tu, menunjukkan kita ni part of the family, kita ni keluarga. Okay? Dan cara penyampaian juga, cara approach message adalah ngam dengan seperti mana kita bercakap dengan orang pejabat kita. Kan? So, satu lagi contoh, okay? Contoh yang sama tapi bunyi berbeza. Okay, contoh kalau kita hantar kepada rakan sekolah kita yang dah lama tak jumpa. Okay, ni kategori dia. Okay, mungkin dalam kategori ni adalah dalam 10, 20 ataupun 30, 40 orang yang lain. Anda tulis, Assalamualaikum, lama tak jumpa. Maklumlah, masing-masing busy dan terlost contact sekejap.
Anyway, baru-baru ni saya mulakan bisnes jual baju renang muslimah. Namanya renangmuslim.com secara part-time. Nak minta tolong, kalau ada sesiapa yang you kenal perlu baju renang muslimah, remember me, okay? Also need a favor, boleh tak masuk renangmuslim.com and give me some comments untuk how to improve my part-time business ni. So tak kita lost contact lagi. Okay, nampak tak? Message pun kan berbunyi seperti mana ditujukan kepada grup tersebut. So, very much appreciate. Now, 3 contoh ni adalah sekadar contoh. Okay, untuk bagi gambaran kepada anda, apa yang penting adalah cara approach message anda perlu sasar kepada grup yang betul. Cara penyampaian bahasa anda perlu sampai kepada grup yang betul. Dan isi kandungan message anda juga sebaiknya ada hint-hint kan mengenai grup tersebut. Supaya apabila mereka terima, mereka rasa macam betul lah anda hantar kepada mereka. Ada personalized touch dekat situ. Sentuhannya lebih peribadi dekat situ. Suka saya nak ingat sekali lagi, so message yang anda hantar tu tak seperti anda hantar kepada semua orang yang sama. Okay, make it personal. Jadikan dia lebih peribadi, sentuhan peribadi tadi itu. Dan seperti mana yang kita selalu SMS kawan, keluarga, kenalan, macam itulah cara kita hantar message kepada mereka supaya bunyinya adalah datang daripada kita sebagai seorang kawan dan ahli keluarga dan bukan sebagai seorang businessman. Okay, orang yang nak menjual kepada mereka. Okay, sebab apa saya tahu nak jual direct ni ya, malu kan. So saya dah kasih candah. Ini cara kalau kita tak nak malu, kita bukan approach yang direct. Okay, now langkah ketiga dan langkah terakhir. Okay, langkah ketiga, langkah terakhir, apa nak buat adalah follow up dan deadline. So, untuk follow up dan deadline pula, kalau kita ingat lagi, message pertama kita tadi kan tujuan dia adalah untuk nak memberitahu dan juga untuk meminta bantuan tentang bisnes kita tadi tu kan. Dan dengan harapan kita juga dapat recommendation daripada contact list kita kepada rakan-rakan mereka ataupun kenalan mereka. Dan juga tak lupa kita minta juga komen mereka untuk perbaiki bisnes kita. Kalau tak dapat sale pun, tak dapat jualan pun, kita masih lagi dapat komen-komen kenapa kita tak dapat sale untuk memperbaiki bisnes kita. Kiranya macam serampang dua mata lah kan. Yang itu dapat, yang ni pun boleh dapat juga kan. Silap-silap juga daripada mesej pertama tadi pun dah ada yang reply, dah ada yang tanya, bertanya dengan lebih lanjut tentang perniagaan anda ke, nak beli produk anda ke, nak tahu lebih lanjut tentang apa yang you jual ke, supaya mereka boleh membantu anda. Okey, tapi kan langkah ketiga ni pula adalah untuk kita cuba dapatkan sale, untuk ingatkan kembali dan juga untuk cuba dapatkan sale. Sebab kita anggap mesej pertama tadi tu kan sebagai macam mukadimah nak memperkenalkan bisnes kita. So jadi mesej kedua ni pula adalah untuk nak ingatkan semula tentang perniagaan kita yang kita dah bagi tahu tadi, dan juga sedikit insentif untuk mendapatkan jualan. So jadi langkah ini adalah di mana anda perlu hantar satu lagi mesej, iaitu mesej kedua. Mesej kedua ni biasanya kan perlu dihantar dalam masa 3 hingga 5-6 jam selepas mesej pertama. Dan untuk tujuan dia seperti kita sebut tadi, untuk mengingatkan mesej pertama kita, mengingatkan SMS pertama kita, dan juga untuk memberi deadline supaya kita dapat close sale kat situ. Dan biasanya lah kalau kita hantar satu mesej saja, kemudian kita minta seseorang tu belilah, contact list kita beli, dah bunyi macam menjual kan, bunyi macam spamming. Tapi kan sekurang-kurangnya bila kita dah hantar message pertama, bila message kedua ni bila kita minta orang beli kan, kita dah rasa macam senang sikit, kita rasa mudah sikit, tak adalah rasa malu macam tadi. Okey, di mana yang pertama tu dah jadi mukadimah, yang kedua ni kan mudah sikit untuk kita nak buat jualan. Okey, kat sini pun ada beberapa kunci ya. Nombor satunya, kunci dia kan adalah apa tahu? Untuk mengingatkan tentang message pertama kita. Message kedua tu adalah untuk mengingatkan message pertama kita. Kunci kedua adalah untuk come up dengan call for action. Call for action ni maksudnya kan macam tanda ataupun perkataan untuk meminta mereka lakukan pesanan atau minta order. Tapi betul lah, kita jangan suruh lakukan pesanan sekarang, beli sekarang dapat diskaun, bukan macam tu. Kita ada cara je, ada seni dia macam tadi ya. Seperti kita jangan lupa ya, kita kena cara kita bercakap seperti mana penerima tu kenali kita. Kalau dengan keluarga lainlah cara dia, kalau dengan kawan lainlah cara dia. Okey, ketiga kunci dia adalah kita kena beri sedikit offer ataupun insentif. Insentif maksudnya kat sini mungkin bagi diskaun 20% ataupun beli 2 dapat 1 percuma ataupun dapat potongan harga RM10. Okey, kita kena bagi insentif sebab insentif ni akan membuatkan call for action tadi tu lebih berfungsi. Orang lebih mudah nak mengambil sesuatu aksi apabila diberi sedikit insentif untuk mengambil tindakan. Kalau kita suruh beli saja, mungkin bunyi dia
kurang best. Tetapi kalau kita kata beli sekarang dapat diskaun 20%, bunyi dia agak best sikit kan. Sebab kita ada insentif kat situ, kita nak ambil offer yang diberikan. Cuma kat sini perlu ingat, jangan hanya bagi offer. Offer kena logik. Ini kunci dia ya. Offer kena logik, sebab kita tak boleh, kita kena bagi sebab kenapa kita bagi offer tu. Kita tak boleh kata beli sekarang dapat diskaun 20%. Memanglah kita boleh cakap macam tu, tapi semua orang buat macam tu. Bila semua orang buat macam tu, benda tu dah jadi macam salesy, jadi macam menjual sangat kan. Tapi kalau kita dengan kita cari sebab kenapa kita beri diskaun tersebut. Contohnya, dapatkan sekarang 20% sempena Hari Ibu. Beli tudung hari ni dapat 20% off. Ataupun beli hari ni 2 baju renang dapat 1 extra percuma untuk ibu anda. Something like that kan. So jadi fikirkan sebab kenapa anda bagi offer. Bukan sengaja bagi offer tanpa sebab. Okay? Bila ada sebab ni kan, ia akan menyenangkan pihak yang menerima. So tak adalah mereka rasa macam mereka ni dijual dengan produk anda, but rasa macam dibantu kerana ada sesuatu tarikh ataupun sesuatu hari ataupun satu keadaan yang membuatkan mereka dapat ambil tindakan atas offer yang anda berikan. Okay, faham tak? Okay, kalau nak lagi faham, contoh macam ni. Ini message kedua. Message kedua bunyi dia lebih kurang macam ni. Tapi kena ingat, pastikan anda gunakan teknik kedua tadi tu, iaitu approach kena betul. Sebab apa? Saya ada satu saja contoh kat sini. Okay, di mana satu contoh ni adalah secara general, tetapi masih juga guna teknik yang tadi, di mana setiap grup, setiap kumpulan yang anda hantar mesej anda perlu kena dengan sasaran, perlu kena dengan cara penulisan anda, perlu kena dengan konten anda, isi kandungan anda. Okay? So jadi ini contoh dia. Contoh mesej kedua, bunyi dia lebih kurang, Assalamualaikum, dapat tak mesej saya tadi? Sempat tak lihat renangmuslim.com untuk komen? Just in case kalau kawan atau you sendiri nak beli, kalau order by esok, saya ada berikan diskaun 20% sempena Hari Ibu. Contact me kalau nak, okay? Dan jangan lupa untuk komen sebab saya masih lagi baru dalam bidang ini. Okay, nampak tak? SMS kita ataupun message kita bunyi dia agak friendly. Bukan macam dari satu company untuk menjual kepada pelanggan, tetapi daripada seorang kawan, daripada seorang kenalan ataupun keluarga kepada kawan kenalan keluarga yang lain. Okay, dan kalau kita ambil balik kunci yang kita sebutkan tadi, kunci dia adalah kita nak mengingatkan tentang mesej pertama kita. Dalam teks tu yang warna merah ni, saya dah highlightkan. Dapat tak mesej saya tadi? Sempat tak lihat renangmuslim.com untuk komen? Lepas tu kat bawah dia, jangan lupa untuk komen sebab saya masih lagi baru dalam bidang ini. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, kita nak ingatkan balik kepada mesej pertama. So mesej kedua ni bukan saja nak mempromosi, tetapi kita nak ingat kembali dan ingatkan kembali, dan kita minta balik komen dia, sebab itu pun berharga untuk kita. Bukan jualan saja, kita buat bisnes bukannya nak buat jualan saja, kita nak memperbaiki bisnes kita juga, betul kan? Okay. Kunci yang kedua tadi, apa kita sebutkan tentang kita nak ada call for action tadi. Call for action dia, kita sebut, just in case kalau kawan atau you sendiri nak beli, kalau order by esok, dapat diskaun. Nampak tak? Kalau order by esok, kita minta dia order by esok. Contact me kalau nak, okay? So, jadi kita minta contact kita. Kalau perlu pesanan ni, contact kita. Ataupun beli dapat daripada laman web ke dan sebagainya. Okay, nampak Kita kena ada call for action supaya mereka ambil tindakan dalam masa 24 jam. Dan kunci satu lagi pula tadi adalah tentang offer yang logik. Okay? Kalau order by esok, saya ada berikan diskaun 20% sempena Hari Ibu. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, nak bagi diskaun boleh, tapi beri sebab kenapa kita bagi diskaun tu. So bila ada sebab, yang penerima tu kan akan rasa macam mereka ni dalam keadaan beruntung, waktu pun tepat, waktu pun sesuai, mereka nak ambil tindakan tu. Kat sini kan, you kena tengok kalender, tengok apa musim perayaan ke, hari-hari bermakna ke, yang di mana anda boleh letakkan offer. Tak semestinya lah hari. Kadang-kadang anda boleh katalah, mungkin sebab anda nak beli design baru kerana nak pusingkan modal, design-design lama ni ada 10-20% discount off. Okay? Kat sini you kreatif lah. Apa cara-caranya di mana anda boleh bagi diskaun bersebab. So, jadi kat situlah cara dia. Langkah pertama, kedua dan ketiga, bagaimana dapat jualan dalam masa 24 jam tanpa sebarang modal? Mudah saja, betul tak? Guna handphone anda, langkah pertama. Langkah kedua, guna approach yang betul. Langkah ketiga, jangan lupa message seterusnya, follow up dan deadline.
Nah, apabila anda dah lakukan langkah-langkah ni kan, apa anda perlu lakukan? Anda hanya perlu tunggu dan lihat pesanan dan juga komen-komen mereka untuk perbaiki perniagaan anda. Dan selalunya apa jadi kan, bukan setiap kali anda gunakan teknik yang saya kongsikan ni, angka 1, 2, 3, setiap kali anda akan dapat jualan. Biasalah, ini rezeki kan. Kalau ada rezeki pihak kita, insyaAllah kita akan dapat. Daripada pengalaman saya dah test dengan beberapa student, dalam 10 kan, daripada setiap 10 orang, dalam 7 orang, 8 orang akan dapat jualan dalam masa 24 jam. Okay? Tetapi yang pentingnya apa tahu? Kesemuanya dapat komen. Kesemuanya dapat komen bagaimana mereka boleh memperbaiki bisnes mereka. Okey? Itu satu. Kadang-kadang kalau tak dapat jualan dalam 24 jam pun, sebab apa, anda dah hubungi anda punya contact list, mereka semua tahu tentang perniagaan anda. Kadang-kadang dalam masa 48 jam, dalam masa minggu tu akan dapat jualan juga kat situ. Okey, sebab apa? Anda dah create contact pertama bersama contact list anda. Anda dah buat satu connection dengan contact list anda, sama ada rakan-rakan, kenalan ataupun ahli keluarga anda. Okay? So, jadi itulah teknik dia. Itulah caranya bagaimana anda boleh lakukan jualan dalam masa 24 jam saja tanpa sebarang modal. Mudah kan? Macam saya kata tadi, memang mudah. Tapi kalau anda tak lakukan, anda tak buat, anda tak pernah buat, tak terfikir, tak nampak benda yang di depan mata, anda yang rugi. Apa kata anda cuba teknik ni, dan insyaAllah anda akan dapat nampak hasilnya nanti. Alright? So, jadi terjawablah sudah kita punya topik webinar kita untuk malam ini, cara mendapatkan jualan dalam masa 24 jam tanpa sebarang kos. Anda pun dah tahu dah teknik dia, dan seperti mana yang saya sebutkan awal tadi kan, malam ni saya nak kongsi sedikit lagi, iaitu kan bagaimana nak menggunakan ilmu yang anda dah pelajari ni kan untuk jualan setiap hari tanpa henti. Ingat tak awal-awal tadi saya sebutkan tadi tu? Okey, kalau tadi kita kongsikan tentang nak dapatkan jualan pertama kita dalam masa 24 jam. Okey, dan kita pun tahu kalau melalui contact list kita di handphone, di smartphone kita, kita tak bolehlah setiap hari nak contact mereka suruh beli, setiap hari nak contact mereka suruh beli, minggu depan, bulan depan nak contact mereka suruh beli. Mungkin tak sesuai sangat lah, sebab apa, mereka ni kawan, kenalan, keluarga. Sekali-sekala boleh, tapi tak bolehlah setiap kali gunakan teknik yang kita sampaikan tadi kan. Sebab apa, teknik tadi tu khususnya untuk dapatkan jualan pertama kita dalam masa 24 jam. Dapat jualan awal kita apabila kita masih lagi baru lagi dalam memperkenalkan perniagaan kita pada contact list kita dalam handphone kita. Now, menggunakan konsep yang sama, handphone yang kita gunakan tadi, sebenarnya kan apa kata kita panggil handphone tu sebagai kita punya feeder. Okay, feeder. Apa yang dimaksudkan dengan feeder adalah pembawa pelanggan ke laman web kita, ataupun pembawa pelanggan untuk membeli produk kita. So, kita menggunakan handphone tadi sebagai feeder kita. Sebenarnya ada banyak lagi feeder-feeder yang lain. Feeder yang lain adalah seperti blog. Blog juga kita boleh dapatkan pelanggan melalui blog dan bawa ke laman web kita untuk mendapat jualan. Email, seperti mana saya hantar email kepada anda yang mendengar ni, juga adalah feeder untuk membawa anda untuk mendengar webinar malam ni kan. Facebook pun adalah feeder, di mana kita bawa orang-orang di Facebook untuk membeli produk kita. Seperti YouTube pun sama, dan banyak lagi feeder-feeder. Anda bayangkan macam ni, dalam perniagaan internet, sebenarnya kan untuk berjaya dalam perniagaan internet, anda kena bayangkan seperti perang. Di mana kalau satu lawan satu, tak ada siapa menang kan. Satu askar lawan satu askar. Tapi kalau 3 askar lawan dengan 1 askar, pasti 3 yang menang. Sama juga kalau 10 askar berlawan dengan 2 askar, pasti yang 10 akan menang. Game baik menang. Okay? Ini bukan cerita Hindustan mana 1 lawan 10, 1 tu boleh menang. Okay? Tapi 10 tu akan menang kalau lawan dengan 2 orang. So, jadi kan apa yang dimaksudkan sekarang ni adalah askar-askar tu adalah umpama anda punya senjata ataupun anda punya feeder tadi tu. Kalau tadi feeder kita gunakan satu handphone saja, cara nak berjaya di internet adalah untuk mempelbagaikan feeder-feeder anda untuk dibawa ke laman web anda. Okey, lagi banyak feeder, macam tadi handphone satu saja. Bayangkan nanti bila anda menjalankan perniagaan, anda ada feeder-feeder lain. Anda ada platform-platform lain seperti Facebook, blog, email, Twitter, Google, YouTube dan sebagainya, untuk menjadi feeder kepada perniagaan anda untuk anda close sale, untuk anda dapatkan sales setiap hari. Dan sama juga seperti handphone ataupun smartphone anda gunakan tadi, ianya sebagai satu feeder, di mana kan kita akan gunakan feeder-feeder yang lebih banyak ni, lagi efektif ni, untuk nombor satunya kan untuk membina database. Kalau handphone tadi kita gunakan contact list kita yang sedia ada untuk sebagai database-nya. Tapi sekarang ni kita akan gunakan feeder-feeder yang lain tu untuk dapatkan database, untuk membina database daripada pengguna-pengguna internet yang lebih ramai lagi dekat luar sana. Keduanya, kita akan gunakan feeder-feeder ni untuk meningkatkan keyakinan, meningkatkan kredibiliti perniagaan internet kita. So, jadikan bila kita punya keyakinan dan kredibiliti meningkat, lebih ramai orang, lagi mudahnya orang ramai akan membeli daripada kita.
Dan yang ketiga, sama juga seperti handphone, smartphone yang kita gunakan tadi, yang kita bincangkan tadi, iaitu kan kita akan gunakan feeder-feeder ini juga untuk mengiklankan perniagaan kita, untuk mempromosikan perniagaan kita. So, jadikan tak kiralah macam mana pun produk kita, apa sahaja produk kita ataupun kita menjual perkhidmatan, lebih banyak feeder-feeder yang kita gunakan yang berfungsi. Sama juga macam mana kita gunakan handphone kita tadi itu, ia akan mendapatkan kita lebih ramai pelanggan untuk setiap hari. So, bayangkan dalam bulan depan anda dah mempunyai lebih banyak feeder-feeder ni dan bukan hanya mengharapkan handphone anda, smartphone anda, contact list anda, okey, di mana anda boleh dapat kumpulkan lebih ramai lagi prospek daripada internet kat luar sana untuk database anda, meningkatkan lagi keyakinan orang ramai dan juga lebih banyak ruang untuk anda promosi untuk perniagaan internet anda. Dan setiap hari kat situlah kita akan dapat banyak jualan. Dan yang bestnya, kebanyakan feeder-feeder yang saya sebutkan tadi tu semuanya boleh diotomasikan dan boleh berjalan secara automatik untuk memberi anda pelanggan setiap hari. Okey? Dan itu asas yang anda dah belajar hari ini adalah menggunakan feeder handphone. Caranya, pelbagaikan feeder anda. Okey? Pelbagaikan feeder anda untuk mendapatkan jualan setiap hari. Now, kalau nak ikutkan sesi kita webinar pun dah tamat seperti mana saya janjikan 45 minit untuk habiskan sesi webinar kita. Tapi kan saya nak luangkan sedikit saja masa lagi, mungkin 5 minit sebab apa awal-awal tadi saya dah janji. Dan juga ada juga yang tanya melalui ruang pertanyaan ni untuk kongsikan sedikit mengenai program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial saya. Dan bahagian ni juga adalah